Dan suami Saad ni suka puji isteri. Ina ni bagus, Ina ni baik, Ina. Walaupun sebelum ini pernah dikecam lantaran mempunyai prinsip yang berbeza dalam melayari kehidupan, namun nama Allahyarham Suhaimi Saad yang menghembuskan nafas terakhir pada malam Rabu lalu terus menjadi bualan ramai. Sudah berusaha memberikan didikan agama yang cukup buat anak-anak dan isteri, penyanyi ini seakan-akan pergi setelah selesai menjalankan tanggungjawabnya selaku ketua keluarga. Dalam pada itu, Ustazah Asma Harun menerusi sebuah ceramah live di TikTok turut mengambil sedikit ruang mengenang pemergian Suhaimi Saad yang disifatkan sebagai penuh tauladan. Ketika pertama kali melihat video Ina Naim ditemu bual oleh wartawan, Ustazah Asma amat kagum bagaimana wanita berkenaan dilihat sangat-sangat tenang dalam menghadapi dugaan berat itu. Okey. Sekarang saya nak bicarakan sikit tentang satu kematian yang membangkitkan rohani kita, ataupun kita panggil kematian yang menghidupkan. Saya nak ambil peluang ini untuk kita sama-sama mengambil iktibar, untuk kita mengambil ibrah, mengambil kebaikan daripada kematian seorang anak seni Islam, penghibur nasyid tanah air yang baru saja pergi 2 hari yang lepas, iaitu almarhum Suhaimi Saad, meninggalkan isterinya iaitu Ina Naim. Okey, Ina Naim, nama penuh Ina Naim, tak apalah, Ina Naim, dan 4 orang anak, 2 perempuan dan 2 lelaki. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya sebenarnya tak sempat untuk mengikuti perkembangan, tapi petang semalam selepas ketika pulang daripada semalam, saya pergi jumpa supervisor untuk urusan PhD, perbincangan apa semua. So saya ditemani oleh staff. On the way balik daripada USIM tu lah, pukul 6 lebih tu, staff saya pun tanya, apa cerita ya, ceritalah apa-apa pada Ustazah tentang kematian artis nasyid tu Suhaimi. SS orang panggil Suhaimi Saad kan, Suhaimi Saad, betul lah, Suhaimi Saad ya, Suhaimi Saad, Masya Allah. Lepas tu lah staff ni pun cerita, Ustazah macam ni. Saya pun kata, mai saya nak tengok video. Lepas tu saya pun tengoklah video Ina Naim. Lepas tu saya tengok video-video. Lepas tu bila kita buka satu video, dia akan berkaitkan keluar video lain, ke dia video lain. Lepas tu tuan-puan sekalian, saya memang menangis. Dalam kereta semalam saya menangis. Pagi ni saya tengok ada satu lagi video yang sangat menyayat hati, saya menangis lagi. Saya kata, ya Allah, besarnya ya Allah nak tunjukkan kepada kita daripada kematian Suhaimi Saad ni. Jadi saya tak boleh melepaskan peluang untuk sikit je bercakap tentang almarhum Suhaimi Saad ni. Kita tahu beliau meninggal pada usia 43 tahun, dan isterinya Ina Naim dalam satu wawancara, dalam satu temu bual, tuan-puan, saya akan sentuh bagaimana Ina Naim ni terlalu tenang ketika dia diwawancara selepas selesai ataupun sebaik saja khabar kematian suaminya, baru saja menguruskan jenazah apa semua. Ada banyak wartawan, ada banyak pihak yang nak wawancara dia, dan cara dia bercerita dan bercakap terlalu tenang. Hampir saya tidak pernah melihat situasi setenang ini seorang isteri apabila kematian suami. Hampir tidak pernah, dan sangat susah kita nak melihat bagaimana situasi keadaan seorang isteri yang terlalu tenang menghadapi kematian suami. Saya cuba untuk faham bagaimana Ina Naim terlalu tenang, sangat redha, sangat cepat untuk menerima dengan terbuka dan berlapang dada dengan Allah apabila mengambil suami yang dicintai. Untuk saya memahami, saya pun tengok video, saya baca tulisan-tulisan, saya buat research.
Saya buat research, saya baca tulisan, saya buat research sikit. Sampailah saya kata, patutlah Ina terlalu tenang menghadapi ujian kematian suaminya. Dan kita kena faham, isteri adalah cerminan suami. Saya bukan mengatakan isteri yang menangis, saya tak tahulah kalau suami saya mati. Tak tahulah siapa mati dulu cik ya. Maksudnya, saya tak tahulah, saya rasa keadaan saya akan jadi teruk kot. Bukanlah teruk, maksudnya menangisnya, pensan ke tak tahulah. InsyaAllah lah tak pensan. Maksudnya bengkaklah mata menangis. Tapi Ina bila diwawancara tenang, dia pun jawab. Dan tak ada setitik air mata pun yang dikeluarkan. Masya Allah. Hasil daripada sedikit research yang saya buat, saya diberitahu bahawasanya Ina Naim, ada satu video dia kata memang suami saya memang dia nak hidup 43 tahun sahaja, dan Allah makbulkan hidup doa dia, permintaan dia. Pada bulan 10 hari tu adalah hari lahir dia. Bulan 10 bulan kelahiran dia. Dan start daripada itulah dia mula sakit yang berat. Sebelum itu memang dah sakit, tetapi okey, maksudnya biasa. Tapi mula sakit yang agak berat start bulan 10. Dan Allah kabulkan dia meninggal pada usia 43 tahun sebagaimana yang dia minta. Ina cerita memang suami dia memang selalu sebut, dia hidup 43 tahun je, abang nak hidup 43 tahun je. Satu, seolahnya apa yang disebut oleh suami, seolahnya tu apa sekalian, Suhaimi ni diberikan oleh Allah, wallahu alam, instinct ataupun dah tahu bila umur dia akan berakhir. Dan ini satu benda yang sangat luar biasa tuan-puan sekalian. Sebab orang yang diberikan kesempatan untuk bersedia dengan kematian sangat sedikit. Sebab banyak kematian berlaku mengejut, berlaku dalam keadaan tak bersedia. Tapi soalannya bila dia sebut, saya akan hidup 43 tahun je, saya akan mati umur 43. Dan nak katanya, adakah kerana Allah kabulkan permintaan dia, ataupun memang sebenarnya Allah dah tetapkan kematian kita. Tetapi soalannya dia diberikan rasa tahu bila dia akan mati. Dan disebabkan itu juga boleh jadi Ina ni dia dah ada mindset, dia dah diberikan, dah ditanam dalam dirinya, sebab suaminya sebut begitu, bahawa dalam umur 43 ni suaminya akan pergi. Wallahu a'lam. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada satu tulisan Sifu Hidayah, saya bacakan apa rumusan dia sepanjang pemerhatian dia terhadap arwah. Ya, inilah yang kita perlu fokus dan kita belajar, tuan-puan sekalian. Ini yang ditulis oleh seorang Sifu Hidayah ni, saya bacakan. Dia ada mukadimah, saya tak baca. Okey, sesuatu ilmu yang boleh dapat daripada arwah ialah tahap kebergantungan arwah dengan Allah sangat tinggi. Nanti saya akan kupas yang pertama ni, saya baca dulu. Nombor 2, tahajud jangan tinggal. Yang ketiga, solat berjemaah dengan keluarga. Kejar pahala banyak. Buat benda yang sama dengan orang lain, iaitu solat. Orang pun solat juga, okey, tapi dia dapat lebih sebab dia bertujuh. Yang ketiga, jangan takut atau risau pandangan orang terhadap kita. Yang perlu kita risau adalah pandangan Allah. Ingat Allah setiap masa. Kalau ada hajat, minta terus dengan Allah. Kos dengan Allah, tak payah guna kabel, direct terus ikut highway tanpa charge atau upah. Yang kelima, persiapkan anak dan isteri dengan ilmu agama, bekalkan ilmu akhirat, ajar mengaji, memanah, berkuda dan banyak hidup ikut sunnah Nabi. Yang keenam, santuni isteri, anak-anak dan keluarga. Jalan pimpin tangan, makan suap dan selalu puji Kak Ina kat dalam live. Okey, ada banyak lagi saya nak kupas. Saya sebenarnya baru tahu, saya tak pernah tengok live SS ni, Suhaimi Saad ni. Tapi semalam masa on the way, staff saya cerita, sebab dalam tu ada 3 orang staff. Yang lelaki bercerita, 2 staff perempuan, ada staff lelaki. Staff lelaki ni kata, Ustazah, kalau Ustazah nak tahu, Suhaimi Saad ni hari-hari live. Encik tahu tak dia live hari-hari? Tak tahu kan? Dia live hampir setiap hari, tak pernah miss.
Lepas tu saya terus tanya, dia live apa? Dia live apa? Sebab saya tak ada akaun TikTok. Saya memang ada TikTok, tapi dekat handphone saya apps TikTok tu tak ada. Maksudnya saya tak boleh nak tekan. Saya tak tekan live tu. Jadi saya tak tengok video-video kat TikTok. Jadi saya tak tahu. Saya terus tanya, dia buat live apa? Suami saya ni buat live apa? Lepas tu barulah rupanya staff saya lelaki tu dia selalu juga follow. Dia kata, Ustazah, kalau Ustazah tengok live dia buat live bukan ceramah, bukan apa. Dia tunjuk rutin harian kehidupan dia. Bagaimana dia dengan isteri, borak-borak, lepas tu gurau senda. Dan suami saat ni suka puji isteri. Ina ni bagus, Ina ni baik, Ina ni sekian-sekian. Bagi orang yang negatif, dia akan kata, cik puji isteri, asyik bodek isteri, asyik riak. Lepas tu petang je katanya dia akan live pukul 6 contoh, 6.30 dia akan live. Apa dia kata, Ustazah, kalau Ustazah tengok live dia buat live bukan ceramah, bukan apa. Dia tunjuk rutin harian kehidupan dia. Bagaimana dia dengan isteri, borak-borak, lepas tu gurau senda. Dan suami saat ni suka puji isteri. Ina ni bagus, Ina ni baik, Ina ni sekian-sekian. Bagi orang yang negatif, dia akan kata, cik puji isteri, asyik bodek isteri, asyik riak. Lepas tu petang je katanya dia akan live pukul 6 contoh, 6.30 dia akan live. Apa yang dibuat adalah dia tunjuk macam mana rutin dia dengan anak, cara dia bercakap dengan anak, cara didik anak. Lepas tu dia tunjuk rutin dia mengajar. Kadang dia buat live katanya bila dia buat kelas pengajian untuk anak dia. Mengajar matematik, mengajar sains, mengajar bahasa Arab. Subhanallah. Lepas tu dia solat maghrib, lepas solat maghrib dia ngajar ngaji. So masa tu dia buat live dia ngajar ngaji anak dia. Dan orang yang tengok boleh belajar juga tajwid apa semua. Arwah Suhaimi saat ini adalah pemegang ijazah sarjana muda dalam bahasa Arab, UIA tak silap saya. Orang yang ada degree holder. Dan saya tahu saya faham beliau selalu viral dengan isu-isu yang bertentangan dengan norma. Contohnya, orang kecam, orang kutuk, orang menghina dia. Dengan apa? Cara hidup yang dia pilih. Anak-anak dia semua tak pergi sekolah dan dia homeschooling dan dia mengajar ilmu agama dan dia mengajar Al-Quran, hafaz Al-Quran, dia mengajar ilmu-ilmu kepada anak tu, dia dan isteri dia. Homeschooling. Kemudian cara hidup yang dia pilih adalah no riba, sehingga dia tak beli kecuali cash. Sebab itulah dia tunjuk bagaimana kehidupan rumah sampai sofa tak ada. Kalau ada sofa-sofa yang buruk, rumah yang sangat sederhana, very basic. Kemudian kenderaan, dan rumahnya tidak ada peti ais. Orang kecam rumah tak ada peti ais. Mesin basuh tak ada, orang kecam dia tak ada mesin basuh. Kemudian sekian-sekian. Dan selalu orang kecam soalannya dia adalah suami yang telah menguasai ataupun menundukkan isteri, suami yang kontrol isteri. Bahkan kalau kita tengok pada komen, bila ada video yang tersebar Ina Naim terlalu tenang, cuba tengok ada komen negatif. Ina dah bebas daripada penderitaan, akhirnya Ina akan temui bahagia. Maksudnya kalau orang yang berfikiran negatif ni, padahal kita nampak bila Ina terlalu tenang dan kematian suami, kita boleh lihat inilah kehebatan seorang suami yang telah berjaya mendidik isterinya sangat baik, dengan kefahaman yang sangat baik, dengan akidah yang sangat baik, sehingga kan dia sangat cepat untuk redha di atas ketetapan Allah. Itu dari sudut side positif yang kita perlu lihat. Tapi orang yang negatif tetap negatif. Tetapi bila saya baca-baca, rupanya suami saat ni dia jelaskan kenapa dia tak beli mesin basuh. Dia tak nak sekian-sekian penjimatan, itu, ini. Dan penyelesaiannya adalah dia akan basuh baju semua di dobi. Dia kata itu lebih meringankan isteri dia. Sebab terus guna, apa tu panggil?
pemanas, apa yang panggil? Dryer. Tak perlu nak jemur. Lepas tu dia buat penjelasan juga, orang kecam rumah dia tak ada peti ais. Dia kata sebab dia tak nak isteri dia penat masak, dia banyak sama ada beli ataupun dia selalu buat video. Saya tak tahu. Rupanya setahu saya cerita, dia suka bawa isi anak-anak pergi makan luar, cari tempat yang halal dan thayyibah lah. Selalu bawa anak-anak isteri makan luar, suap-suap. Memang seorang yang suami yang suka sangat gembira ke hati isteri, suka menyakat, suka buat lawak. Lepas tu dia jelaskan, tak ada peti ais bukan bermaksud tak masak. Dia akan beli bahan nak dimasak cukup-cukup supaya tak membazir. Saya kata, ya Allah, hebatnya pemikiran dia. Dan dia bukan sekadar pemikiran, dia melaksanakan dalam kehidupannya, tuan-puan sekalian. Dan saya fikir-fikir balik, betul lah kadang-kadang kan, maksudnya kita bukan nak buang peti ais. Maksudnya walaupun kita takkan pilih mungkin kehidupan seperti yang dia pilih, kita bukanlah nak stopkan peti ais kita, tapi bermaksud kadang-kadang apabila kita berhadapan dengan orang yang dia menentang arus, menentang norma, menentang kemodenan, kebiasaan, kita kena belajar selepas ini berlapang dada. Kita kena belajar menghormati pilihan masing-masing. Rupanya penjelasannya adalah dia akan beli cukup-cukup dan dia nak benda yang fresh dibeli dan fresh dimasak. Kadang-kadang kan cik, kita beli lauk banyak, sayur banyak, kadang-kadang tak termasak, sayur pun kecut, dah tak boleh masak, buang. Begitulah yang berlaku bila kita stok banyak, lepas tu tiba-tiba sibuk tak sempat masak, kadang rosak begitu saja. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian bila saya tengok ada satu gambar anak lelakinya, semua orang dah gerak tapi anak lelakinya masih duduk dekat kubur, duduk tak nak bangun. Sebab apa? Rupanya beliau ni seorang ayah yang sangat rapat dengan anak-anak, seorang ayah yang sangat penyayang, seorang ayah yang sangat santun, seorang suami yang sangat suka gembirakan hati isteri. Selalu sakat, suka puji isteri, suka ni. Sebab itu Ina Naim, bila dia dalam situasi suaminya dikecam, dia juga dikecam, kita tak pernah tengok Ina Naim ni marah ke, memberontak ke. Sama juga dengan suami Saad ni.